Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wahdahu wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'da wa ala alihi wa sahbihi wa walah ila qiyamis sa'ah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa 'amalan mutaqabbala. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbi tammim bil khair. Allahumma amin. Ma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi pada pagi ini, pagi Jumaat yang terakhir pada bulan Zulqa'dah. Kita mesti minggu depan pada bulan Zulhijjah. Bulan dari awal kita nak beri perhatian bersama-sama kerana kelebihan yang besar yang Allah letakkan, yang kita tak nak terlepas kelebihan-kelebihan tersebut nanti, insya-Allah. Baik, pagi ini kita sambung bincang kita dalam bahasa Al-Quran. Kita berhenti pada sesi lepas bincang tentang apa poin yang boleh kita ambil daripada beberapa topik yang telah kita pelajari. Dan, Ustaz, ya saya. sorry, ada nak tanya sikit yang Silakan. dulu punya taukid tu, boleh tanya sekarang ataupun bila habis nanti Kang? Silakan tanya terus je saya. Silakan. Tak Okey. lupa Kang. Kita belajar taukid itu anna kan? Anna membawa menjurus kepada bahawa. Ada Ustaz beri berayat apa ni, beberapa ayat lah. Jadi saya terserempak ayat, kalau Ustaz boleh buka Al-Baqarah ayat 90. Baik. 90, ayat 90. Okey. Dia apa ni, 90. Okey. Ayyunazzilu tu, an tu kan. Dia tengok situ kerana dengki bahawa Allah yang mana Ustaz? Yang membawa mana tu? Diturunkan Allah, lepas tu pasal dia cakap kerana dengki bahawa Allah tu. So bahawa tu yang mana satu? Ayyunazzilu, bukan? Ayyakfuru. Tak ada sabdu, an aja. Yalah, Itu bukan. pasal dia ada bawa makna tu, apa ni, bahawa tu. Sama dengan kita punya yang kita dah belajar tu, anna tu kan bahawa juga. Tapi nak stress kan. Itu nasab tu. Baik. Harap nasab Baik. Untuk perkataan anna, kita ada dalam huruf taufik kita perkataan anna, dan di sini perkataan an. Untuk perkataan an, selalunya diterjemahkan dengan bahawa. Untuk perkataan anna kita, kalau terjemahan kita bahasa Melayu, terjemahannya adalah bahawasanya. Terjemahannya adalah Tahan suara Ustaz. Perlahan suara saya Jauh, sayuk. Oh, suara awak bukan main kuat lagi. Maknanya suara apa ni, Ustaz memang perlahan lah Ustaz. Confirm. Sekejap. Okey, sekarang bagaimana? Cantik. Baru cantik. Okey ni okey, minta maaf. Belum lagi mendapatkan mikrofon yang betulnya pada hari itu. Baik. Untuk kita bahasa Melayu, perkataan anna selalunya diterjemahkan dengan bahawasanya. Okey, so bahawasanya dan bahawa ada, kalau kita lihat dalam bahasa Melayu ada sedikit beza lah. Bahawa dia nak membawa kepada penyambungan ayat yang daripada sebelum dan juga selepas. Bahawasanya dia nak menekankan kepada sesuatu. Kerana perkataan anna, terjemahan ni asalnya adalah sesungguhnya. Tapi kalau sesungguhnya nak letak dekat tengah-tengah ayat, tak berapa kena. So diletakkanlah bahawasanya. Jadi beza dengan an adalah bahawa. An ini sebenarnya dia adalah huruf-huruf tambahan sebagai untuk nak menyambungkan perkataan yang mana dia mesti ada di situ.
dia mesti ada di situ an ni. Kalau nak menyambungkan sebelum dan juga selepas, an tu mesti ada di situ. Kalau dalam bahasa Melayu dia macam perkataan macam perkataan ke, contohnya lah kan, saya bagi contoh je lah. Ke, kan? Kalau kita kata nak kata pergi, dan nak menyatakan tempat, kan? Kalau kita nak gunakan perkataan pergi dan kita nak selepas itu nak menyatakan tempat, so, di tengah itu mesti ada perkataan ke, pergi ke masjid, pergi ke sekolah, kan? Kalau kita sebut saya pergi masjid, dia tak lengkap. Dia ayat tu kalau ikut bahasa Melayu dia tak lengkap. Dia kena ada saya pergi ke sekolah atau saya pergi ke masjid. So dalam perkataan yang perlu ada untuk nak melengkapkan ayat. Maka an, kalau kita nak kata bi samastarau bihi anfusahum yakfuru bima anzalallah. Dia ayatnya itu kalau ikut kategori bahasanya tak cantik. Kenapa? Kerana apabila ada penyambungan, pertama kita nak sebut ini adalah fi'il. Sebelum itu ada satu perkataan lain yang berbentuk isim selalunya. Maka di antara satu isim kepada satu fi'il, yang kadang-kadang dia letakkan perkataan an yang berada di tengah-tengah. Maka an dia berbeza dengan anna, itu diterjemahkan dengan bahawa. Selalu dia dengan apa ni, fi'il mudhari' Ustaz, ya. Betul. Perkataan an dia memang masuk dengan fi'il mudhari' sahaja. Dia tak masuk dengan fi'il madhi. Betul. Lagi satu Ustaz, sementara tu apa ni, apa makna perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri tu Ustaz? Baik. Dia. Sejak perkara yang mereka lakukan ialah perbuatan mereka membeli kesenangan dirinya sendiri dengan mengingkari Al-Quran yang telah diturunkan oleh Allah. Baik. Membeli kesenangan diri sendiri dengan mengingkari Al-Quran, mudahnya beginilah. Untuk solat dan juga tak solat, mana lagi senang? Mana lagi best? Tak solat lah. Tak solat lah. Solat susah kan? Nak kena bangun subuh. Kan? Sebab waktu subuh tu yang sedap adalah tidur. Kan? Ni waktu tengah hari, waktu zuhur yang sedap adalah berehat, makan, jalan-jalan. Waktu maghrib itu waktu yang kita sedang berada di luar, banyak aktiviti yang kita tengah buat. So yang best adalah untuk tak solat. So bila kena solat dia jadi susah. Suruhan solat ini datang di mana? Dalam Al-Quran. So orang sebut tentang sejak perkara yang mereka lakukan ialah mereka membeli kesenangan dirinya, mereka memilih untuk berehat, memilih untuk relax, memilih untuk bersenang-senang dengan mengingkari Al-Quran. So Al-Quran suruh solat, dia tak nak. Dia membeli kesenangan diri dia untuk dia nak senang, dia nak rehat, dia malas nak susah-susah. So dia pun tak solat. Dan dia dengan pada itu dia mengingkari Al-Quran. Dan begitu banyak perkara yang Al-Quran suruhkan. So Al-Quran suruh berpuasa, suruh menunaikan haji, menutup aurat, melabuhkan pakaian, melonggarkan pakaian. Itu semua perkara yang susah. Kan? Kalau kita travel, contohnya, nak cari makan, negara yang bukan Islam, nak cari makanan halal susah. So yang paling mudah adalah makan je apa yang ada. Tapi Quran menyatakan kena cari makanan yang halal dan juga baik. Tapi orang dia nak mudah, maka dia pun membelilah kesenangan untuk diri dia dan dia engkarlah kepada Al-Quran. Dalam nak menjalankan urus niaga, kita nak berniaga. Orang Islam boleh tak berniaga apa sahaja? Tak boleh. Kita boleh berniaga apa sahaja, tapi ada benda kita tak boleh berniaga. Kita tak boleh jual arak. Kita tak boleh buka kedai judi. Dan kita tak boleh perkara-perkara yang haram. Walaupun urus niaga tu halal. Contohnya, kan, kita buat kerja yang halal, tapi bagi rasuah. Haram tak? Haram. So urus niaga tu yang halal tu jadi apa? Jadi haram. So kita ada sekatan-sekatan. Maka orang yang dia boleh jual apa sahaja, dia boleh buat apa je, buka tempat judi, kaya tak? Kaya sangat. Kaya sangat buka kedai judi, kan? Saya tengok semalam di sedikit
bingkisan daripada perbincangan di Parlimen, Menteri KDN sebutkan judi online pada setiap minggu, judi online setiap minggu jumlahnya adalah 200 juta. Kat Malaysia sahaja 200 juta seminggu, bukan sebulan, seminggu. So, bayangkan berapa banyak keuntungan yang dikaut oleh orang yang buka premis judi ataupun menjalankan perniagaan perjudian. So, itu semua mengaut keuntungan, kesenangan dengan apa? Mengingkari Al-Quran. Dia mengingkari Al-Quran. Orang menjalankan urus niaga dengan riba. Itu semua nak mengaut kesenangan diri dan dia mengingkari Al-Quran. So, itu yang dimasukkan dengan dia membeli kesenangan diri dia dan dia mengingkari Al-Quran. Masa saya tanya ni dalam Quran yang depan saya, dia cakap mereka yang menjual dirinya sendiri. Itu yang Betul. saya tak faham. Betul, sebab dia gunakan anfusahum. Okey. So dia boleh bagi literally kepada orang-orang yang dia menjual, kan, orang-orang yang melakukan pelacuran, dia jual diri dia lah untuk kesenangan diri. So, itu mudah untuk dapat duit yang mudah, betul tak? So, itu banyak yang sekarang ini berada di di IPTA, semuanya ada sugar daddy dia. Sebab apa? Nak senang. Tanya semua sebab nak senang dapat duit, nak senang dapat duit. Kan? Seminggu boleh dapat 5,000, 10,000 seminggu. Senang-senang buat duit. Lain daripada itu adalah orang-orang yang dia mengorbankan prinsip diri dia. Sebab setiap kita ada prinsip kita. Ada pegangan kita. Yang paling utama adalah pegangan agama. Maka ada orang yang dia menjual prinsip diri dia kerana nak kesenangan. So dia jual lah agama dia. Dia jualkan prinsip agama dia. So bolehlah urus niaga yang tak halal, tipu dalam urus niaga, masukkan sikit, bagi duit kopi dan sebagainya. So itu dia menjual prinsip diri dia. Itu dimasukkan juga dengan ishtarau bihi anfusahum. Kenapa Allah beri gambaran begitu? Kerana ada tak setiap orang yang sanggup nak jadi pelacur. Tak ada siapa yang sanggup jadi pelacur menjual diri dia. Tapi ramai tak orang yang sanggup menjual prinsip diri dia. Ramai. Maka Allah nak samakan. Itu sama dengan seorang pelacur yang menjual diri dia. Maksudnya dia tak ada harga diri lah. Sebab itu orang Islam di Malaysia, kan, orang yang bukan Islam kadang-kadang tak respect dengan orang Islam. Sebab apa? Sebab ramai yang telah menjual prinsip agama dia. So orang bukan Islam tengok orang Islam, ini senang je, kau bagi duit sejalan. Tak kira lah dia pakai kopiah ke, ada janggut ke, dia cakap pasal Islam ke, kau bagi dia duit, hilang semua tu. So orang pandang rendah tak? Orang pandang hina tak? Orang pandang hina. Kenapa? Kerana prinsip agama dia telah korbankan kerana nak mendapatkan kesenangan. So samalah macam dia melacurkan diri dia. Sebab itu Nabi SAW sebutkan dalam hadis, setiap pagi setiap orang dia sedang memperdagangkan diri dia. Nabi SAW sebutkan. Maka fabaya'a au mu'tiquha. Ada orang yang dia berjaya dalam jual beli itu dan ada orang yang terperangkap dengan jual beli itu. Maksudnya dia jadi rugi, dia dalam jual beli dia tu dia buat urus niaga yang salah. So ada orang yang dia terus bebas dengan urus niaga yang halal dan ada orang yang terperangkap dengan urus niaga yang salah kerana nakkan keuntungan yang cepat, keuntungan yang banyak. Maka orang yang mengorbankan prinsip diri dia, prinsip agama, Allah sebutkan ishtarau bihi anfusahum, seolah dia sedang menjual diri dia. Kerana orang akan memandang hina pada diri dia. Itu Allah yang ya saya. Kenapa dia sebut kerana dengki tu? Baik, bima anzalallahu, perkataan dengki tu dia relate ke siapa yang dengki? Orang tu yang dengki ke? Takkanlah Allah yang dengki kan? tak. Orang-orang yang dia menjual diri dia ini, membeli kesenangan dirinya dengan mengingkari Al-Quran. Mereka lakukan itu kerana dengki bahawa Allah menurunkan dari limpah kurnianya kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-hambanya. Konteksnya ialah orang dulu dia dengki dengan Nabi. Sebab apa? Antaranya Yahudi. Sebab wahyu itu turun dekat Nabi pada kalangan orang Arab, bukan daripada kalangan bangsa dia. So dia dengki, dia tak nak beriman kepada Nabi, dia tak nak terima Al-Quran. Kenapa? Kerana dia dengki wahyu itu turun pada bangsa Arab, turun kepada Nabi SAW. Dia sabotaj. Daripada kalangan Quraisy juga perkara yang
perkara yang sama. Dan maka untuk kita apa? Kita tak dengki Quran tu turun ke Nabi Muhammad. Betul tak? Kita tak dengki pun apa-apa. Akan tetapi kita ada orang yang dia merasa hasad, merasa dengki kepada kurniaan yang Allah berikan kepada seseorang. Alah, ya Kan? dengki je. Sebab kalau dalam teks Arabnya ayyunazzilallahu min fadlihi, bahawa Allah memberikan fadli kurniaannya kepada sesiapa yang dikehendaki daripada hamba-Nya. Allah tak sebutkan wahyu. Ini dekat terjemahan letakkan wahyu. Itu pun letakkan dalam kurungan, menunjukkan kepada tambahan terjemah. So ada orang yang dia dengki kepada apa yang orang bagi ke orang lain. Orang tu kaya, orang tu lagi jawatan tinggi, lagi pandai, lagi ramai anak, lagi dipandang, lagi kenali, dia dengki. Sedangkan itu kurniaan yang Allah berikan kepada diri dia. Maka dia pun buatlah perkara untuk nak menjatuhkan orang tersebut, nak bagi orang tu rugi. Sedangkan perkara itu semua untuk apa? Berlawanan dengan nilai-nilai yang disebutkan dalam Al-Quran. Tapi dia buat itu untuk apa? Untuk kesenangan diri. Dia minimum dia rasa puas hati tengok orang tu jatuh sama-sama dengan dia. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz. Baik, sama-sama. Barakallahu fiik. Baik. Bertambah taukid, bertambah penting. Kita melihat pada beberapa ayat yang Allah letakkan beberapa huruf taukid yang memberi makna kepada kita bahawa Allah nak sampaikan itu adalah sesuatu yang sangat-sangat penting. Surah Al-Hijr ayat yang ke-92, a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Kita lihat pada perkataan lanas'alannahum. Baik, apakah huruf taukid yang ada di sini? An. Okay. Nun sabdu tu. Ada lagi? Kalau ajma'in tu, ajma'in tu. Ajma'in. Baik. Ada lagi? Tak ada. Baik, ini. La masuk tak? Masuk kan? Ke kalimah dia. Masuk. La ini masuk sekali. Was. Kena baca auzubillah syaitanir rajim, ludah sebelah kiri. Baik. Macam mana nak tahu la ni ini la ni sebahagian pada perkataan ke ataupun tidak? Yang pertama, itu yang terbaiknya kita ada Quran terjemahan. Kenapa dia akan bagi terjemahan perkata? Katakan tak ada terjemahan perkata, nak buat apa? Tengoklah terjemahan. Ada tak perkataan yang berbentuk penegasan? Ada tak? Ada. Kita ada benar-benar dan kita ada pasti. Ada berapa? Ada 2. So ni ada 1, ini ada 2. Okey. Lain ada tak? Ini yang ke-3, iaitu ajma'in, kesemuanya. Ketiga. Baik. Sebelum daripada itu kita ada apa? Kita ada fa wa rabbika. Kita ada huruf sumpah, iaitu demi Tuhanmu. Maka waw dia adalah huruf qasam. Huruf sumpah dalam masa yang sama ia juga digunakan sebagai, maksudnya adalah taukid ataupun penegasan. Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in. Demi Tuhanmu, kami benar-benar pasti akan menyoal mereka kesemuanya pada hari kiamat kelak. So Allah nak tekankan tentang apa? Yang Allah nak sampaikan sikit je tentang kami akan menyoal. Itu je yang Allah nak sampaikan. Kami akan menyoal. Betul tak? Itu je ayat dia. Kami akan menyoal mereka. Itu ayat dia. Kami akan menyoal mereka. Itu je ayatnya. 1, 2, 3, 4. 4 je perkataan yang Allah nak sampaikan. Tapi cuba tengok berapa banyak yang lain itu apa benda? Yang lain itu semua adalah penegasan. Demi, benar-benar, pasti, kesemuanya. Itu semua adalah penegasan. Allah nak tegaskan kepada apa? Kami tentang
bahawa manusia itu akan disoal. Kesemuanya. Allah tak akan ajma'in kesemuanya, kerana kalau disebutkan kami benar-benar akan menyoal mereka, mungkin ada orang kata, oh aku tak kena kot, ataupun mungkin ada orang yang tak kena kot, lalu dia pun rasa selamat, oh aku kot tak kena, sebab ramai sangat kan. So kalau ramai sangat, selalunya orang ada yang tak tanya pun, macam pergi masuk tempat yang sesak lah kan, masuk nak pergi masuk ada pameran ke, masuk mana-mana konsert ke, ramai sangat nak masuk ni. So kadang dekat entrance tu dia tak check pun semua, nak masuk stadium bola kan, dia tak check pun tiket, dia tengok macam tu je. Kadang dia bagi je masuk. So dia ingat dia tak kena tanya. Maka Allah kata, kami benar-benar pasti akan menyoal mereka kesemuanya. Maksudnya setiap orang akan kena tanya. Itu yang pertama. Yang kedua, setiap orang akan ditanya semua yang dia buat. Tak ada pun yang tidak akan ditanya. Tak ada satu hari, satu saat yang berlalu dalam kehidupan dia yang dia tidak akan ditanya. Maka Allah tegaskan tentang kita semua akan disoal oleh Allah Azza wa Jalla. Tentang apa? Tentang apa yang kita lakukan di atas dunia ini. Ini Allah tekankan sungguh-sungguh. Allah nak beritahu ini penting untuk diberi perhatian. Kerana orang yang dia mengambil berat tentang perkara ini, dia akan berhati-hati pada setiap perlakuan dia. Dia nak buat apa-apa je, dia akan kang jagi Allah tanya macam mana. Kan, masuk azan, dia terus nak duduklah kejap, kan, tengok TV dulu, tengok online dulu. Tapi orang yang dia sedar tentang perkara ini, dia akan tanya, kan nanti Allah tanya, awak bunyi azan hari itu tak terus bangun pergi solat. Kan, padahal tak buat apa-apa. Kan. So dia akan, bangunlah, terus pergi solat. Orang yang tengah azan, tengah meeting lagi dan sebagainya, kena fikir, kan kejap lagi Allah tanya, bunyi azan, kenapa duduk meeting lagi? Aku cakap, sebab kami tengah meeting ya Allah. Kenapa duduk meeting lagi? Dah azan. Kan, mana yang penting, aku ke meeting? So semua apabila dia menyedari dia akan disoal, maka dia akan beri perhatian pada apa yang sedang dia lakukan. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafizun. Surah Al-Hijr ayat yang ke-9. Baik, pertama kita ada inna di sini dalam perkataan ini, inna sesungguhnya, di sini kita ada satu lagi inna. Baik, di sini kita ada la. Okay. So kalau ikutkan kita ada berapa? Ada 1, 2, 3. Kalau ikutkan zahirnya kita ada 3. Kita ada inna dan juga la. Baik, tapi ini salah satu bentuk penegasan yang kita tak belajar, tapi saya kongsikan sebab ini bentuk yang kita akan jumpa dalam Al-Quran. Kalau kita lihat pada terjemahan literally terjemahan dia, inna ni maksudnya apa? Sesungguhnya apa dia? Kami, sebab ada na kan kat dalam ni. Sesungguhnya kami. Nahnu maksudnya apa? Kami. Nazalna, kami telah menurunkan az-zikra, dan wa inna ada kami ini lahafizun, orang-orang yang menjaga. So ada berapa kami kat situ? Kami 1, 2, 3, 4. Ada 4 kami kat situ. Dalam terjemahan ada berapa? Ada 1, ada 2. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran dan kamilah yang memelihara dan menjaganya. Kalau kita terjemahkan literally, bunyinya jadi macam mana? Dia akan jadi sesungguhnya kami. Kami yang telah menurunkan az-zikra, dan sesungguhnya kami yang akan memelihara. So bila kita dengar macam tu, apa beza dia? Apa beza dia? Nak menunjukkan kamilah yang Kami. Allah nak tegaskan tentang penurunan Al-Quran dan pemeliharaan serta penjagaan Al-Quran. Itu Allah nak tegaskan. Tapi Allah ulang perkataan kami itu banyak kali. Allah nak tegaskan tentang kami.
Maksudnya yang turunkan Al-Quran ni dia bukan biasa-biasa. Siapa yang turunkan? Kami. Yang menjaga Al-Quran bukan biasa-biasa. Siapa yang menjaga Al-Quran? Kami. Lepas itu kami tu diulang banyak kali. Nak menunjukkan kepada penegasan dan betapa pentingnya Al-Quran itu. Dia macam kalau kita sebutkan apabila raja bertitah, dia kata better akan datang untuk menyelesaikan sini masalah ini. Better sendiri yang akan datang. Kan? So bila diulang 2 kali better tu maksudnya apa? Memang dia sendiri yang akan turun dan dia nak tegaskan ini perkara dia akan selesaikan. Dia sendiri akan turun nak tunjukkan pentingnya perkara itu sampai dia sendiri turun dan dia tekankan beberapa kali tentang diri dia. So Allah ulang beberapa kali, sesungguhnya kamilah yang telah menurunkan az-zikra. Guna sekali kalau Allah sebutkan nazalna az-zikra, kami telah menurunkan Al-Quran. Sampai tak makna dia? Sampai. Tapi tak, Allah letakkan penegasan. Allah ulang lagi domer beberapa kali nak menegaskan tentang yang menurunkan Al-Quran ni bukan biasa-biasa. Ia adalah Allah Azza wa Jalla. So kalau Allah sendiri yang turun padang, penting tak benda tu? Sangat penting untuk diberi perhatian. Apa dia? Iaitulah Al-Quran. Kalaulah Perdana Menteri datang merasmikan sesuatu acara, Menteri tak datang, patut tak? Menteri yang berkenaan tak datang, patut tak? Tak patut. Patut lah. Kan? Perdana Menteri datang, Sultan datang rasmi kan, rakyat semua tak datang, patut tak macam tu? Tak patut lah. So Allah mengangkat Al-Quran, menunjukkan pentingnya Al-Quran. Dia sendiri yang bawa pada kita. Seolah Allah beritahu, dia sendiri yang hantar, turun nak bagi dekat kita. Lalu ada orang yang sanggup untuk tak ambil. Ada orang yang tak datang pun. Allah kata, mai sini datang, aku nak bagi. Ada orang yang tak datang pun, patut tak Sultan nak bagi kurnia, dia tak datang. Ada yang tengok je buat tak tahu. Ada yang muka tak berminat pun nak ambil. Patut tak macam tu? Tak patut. Itu kalau Sultan titah datang ke istana, berebut-rebut datang. Kalau waktu tu ada keluar negara menggelupur balik Malaysia. Betul tak? Sultan panggil datang ke istana. Tapi Allah SWT turun nak bagi pada kita Quran. Lalu ada orang yang buat tak tahu je dengan Quran tu. Tak pandang menarik macam Quran. Sebelah mata je dia pandang. Tapi Allah kata tak apa. Wa inna lahu lahafizun. Dan sesungguhnya kamilah. Lahu ini baginya. Ini sebenarnya penegasan juga. Kan? Ini lahu ini sebenarnya adalah juga bentuk penegasan. Dan sesungguhnya kami baginya, iaitu bagi Al-Quran itu, lahafizun. Pasti orang-orang yang menjaganya. Ini Allah letakkan dalam bentuk isim. Isim menunjukkan apa? Satu yang tetap, teguh. Satu yang tetap dan juga teguh. So hafizun maksudnya Allah yang akan menjaga az-zikra ini pada setiap masa, pada setiap ketika, daripada apa pun bentuk. So nak beritahu kepada kita, Allah yang bawa turun kepada az-zikra, dan Allah perlukan tak kepada kita untuk jaga az-zikra ni? Tak perlu. Engkau tak nak ambil, lantak engkau. Engkau nak buat tak tahu, sukati. Aku sendiri yang akan jaga. Aku tak minta tolong kau pun. Tapi kalau engkau nak sama jaga Al-Quran ini, aku alu-alukan. Tapi kalau kau tak nak, aku 1000 kali lagi tak nak. Maka kepada orang yang dia tak nak beri perhatian kepada Al-Quran, dia sedang berpaling kepada Al-Quran. Maka orang yang kita kalau kita datang nak bagi bantuan, orang tu dia tak nak ambil. Orang tu siap buat muka, dia pusing belakang tak nak ambil. Kita rasa nak bagi tak kat dia? Tak nak. Dia kata, kau tak nak bagi, kau tak nak ambil, aku pun tak nak bagilah dekat kau. So kalau orang yang tak nak mengambil Al-Quran, tak nak beri perhatian kat Al-Quran, rasa-rasanya Allah nak tak bagi perhatian pada dia? Dah tentu tak nak. Siapa yang Allah sedang mengulurkan kepada dia pemberian,
lalu dia berpaling, dia membelakangkan kepada Allah. Rasanya Allah nak terus menghadap belakang dia ke, ataupun Allah akan berpaling juga daripada dia? Allah akan berpaling juga daripada dia. Dan Allah kalau dah tak beri perhatian kepada orang tersebut, Allah kalau dia dah berpaling daripada orang tersebut, rasa ada tak lagi kebaikan yang akan sampai kepada dia? Tak ada dah. Maka sebab itu, memberi perhatian kepada Al-Quran, ia adalah asbab untuk menjemput banyak kebaikan. Kerana Allah, dia umpama Allah sedang mengulurkan kepada kita sesuatu, dan Allah telah mengulurkan kepada kita Al-Quran. Allah datang sendiri hantar kat rumah. Tiba-tiba kita tak nak buka pintu. Kita tahu, tengok, tak nak buka pintu buat, tak tahu. Maka kalau siapa yang tak nak ambil pemberian daripada Allah ini, Allah 1000 kali dia tak nak bagi. Kalau dia tak indahkan, Allah 1000 kali tak indah kepada dia. Itu nanti di akhirat ada orang yang apa? Allah sebutkan pada penghujung surah Taha, surah yang ke-20. Dia kata ketika mana Allah datang memberikan kepada dia Al-Quran. Setiap daripada kita Allah datang memberikan kepada kita Al-Quran. Dengan kita lahir, Allah jadikan kita Islam, dan kitab kita adalah Al-Quran. Itu adalah pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Akan tapi ada orang yang dia sombong, dia berpaling. Dia tak nak, dia buat tak tahu. Daripada pemberian Allah dah turun hantar dekat dia, dia tak nak. Allah kata, dan siapa yang berpaling dari ingatan dan petunjukku. Anil zikri. Al-zikri tadi apa? Al-Quran. Allah kata, maka baginya kehidupan yang sempit, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Kenapa kehidupan dia jadi sempit? Kenapa? Kerana Allah datang nak bagi pemberian. Dan pemberian itu akan buatkan dia jadi lapang, akan buatkan dia jadi kaya. Bukankah satu kurniaan dan juga pemberian itu akan menambahkan lagi apa yang ada pada kita? Ya. Pemberian akan menambahkan lagi. Kalau kita tak berapa nak kaya, orang bagi pada kita duit, kita akan jadi kaya lah. Kalau orang ambil pada kita, kita akan jadi lagi miskin. Maka siapa yang dia tak nak pemberian, memanglah dia akan hidup, dia akan jadi sempit. So pelik tak kalau kehidupan orang tu dia tak tenang, kehidupannya itu sempit? Tak pelik lah. Kenapa? Kerana dia berpaling daripada zikri tadi, daripada peringatan. So kalau orang yang dia berpaling daripada peringatan, rasa-rasanya Allah akan duduk menghadap dia lagi? Tak. Dah tentu Allah juga akan berpaling daripada dia. Allah kata, dan kami akan himpunkan dia pada hari kiamat dalam keadaan buta. Dia berkata, wahai Tuhanku, mengapa engkau himpunkan aku dalam keadaan buta padahal aku duduk melihat? Allah berfirman, demikianlah keadaannya. Telah datang ayat-ayat keterangan kami kepadamu. Aku dah turun bagi kepada engkau az-zikra. Tapi engkau buat apa? Lalu engkau melupakan serta meninggalkannya. Engkau buat tak tahu je, buat tak indah. Allah kata, dan demikianlah engkau pada hari ini dilupakan serta ditinggalkan. Begitu kita buat daripada Al-Quran ini, Allah turun bagi pada kita. Kita buat tak tahu, kita buat tak indah. Tak apa, Allah kata, engkau tak nak, aku pun tak nak. Tapi di mana yang Allah akan buat tak indah pada kita? Nanti di akhirat. Maka nanti di akhirat ada orang yang Allah akan melupakan dia. Allah tak pedulikan dia. Dalam ayat yang lain pada surah Al-Baqarah sebut, wala yanzuru ilaihim yaumal qiyamati la yukallimuhumullahu yaumal qiyamati wala yanzuru ilaihim. Orang Allah tak bercakap dengan dia dan Allah tak pandang dia. Tak pandang pun tak. Taklah kau nak tenggelam ke, nak tergolek ke, tertonggeng ke, sukati kau. Seperti mana dekat dunia, kau tak kisahkan pasal Quran, tak kisah nak baca, tak kisah cuba nak faham, tak kisah untuk nak amalkan. Macam tu jugalah ke akhirat aku tak kisahlah pasal kau. Kenapa? Kerana Al-Quran, Az-Zikr ini, ia adalah pemberian daripada Allah Azza wa Jalla. Allah sendiri turun nak menyampaikan kepada kita. Maka sebab itu siapa yang dia tak indahkan, dia berpaling, dia tak pedulikan tentang Al-Quran ini, maka dia akan menghadapi kehidupan yang susah, kehidupan yang sempit pada pandangan Allah. Walaupun pada pandangan dia, pada pandangan manusia, dia adalah orang yang senang, dia adalah orang yang kaya. Tapi semua itu adalah apa? Seperti mana Allah berikan kepada orang-orang munafik. Allah sebutkan dalam surah At-Taubah, fala tu'jibka amwaluhum wala auladuhum innama yuridullahu an yu'adzibahum biha fil hayatid dunya wa tazhaqa anfusuhum wa hum kafirun.
Jangan kau merasa takjub, kagum dengan harta dan juga anak-anak mereka. Sesungguhnya tidak lain. Itu semua Allah berikan. Kerana Allah nak apa? Kerana Allah ingin mengazab mereka dengan perkara itu. Dan nanti Allah nak menarik nyawa mereka dalam keadaan mereka tengah leka menikmati harta dan juga anak-anak. Wahum kafirun, dalam keadaan mereka tengah ingkar kepada Allah Azza wa Jalla. So tak pelik kalau orang yang dia berpaling pada Quran, hidupnya pada zahirnya itu senang. Dia terasa macam mewah, lapang. Tapi di sisi Allah, itulah dia kehidupan yang sempit. Nanti dia akan bawa kepada kehidupan yang sempit di akhirat. Maka bila Allah tekankan tentang sesuatu, ia adalah perkara yang penting untuk diberi perhatian, dan pada ayat ni Allah nak minta kita beri perhatian kepada az-zikra, iaitu Al-Quran. Dan Allah sebutkan dia sendiri yang akan jaga. Kenapa? Kerana dia tahu ramai yang tak peduli dengan Al-Quran ini. Ramai yang tak peduli. So Allah tak mengharapkan pun manusia. Allah tak mengharapkan pun kita untuk nak menjaga Al-Quran ni, untuk nak menjaga dengan membaca dia, memahaminya, mengamalkannya, menyampaikannya. Allah tak bergantung pun dengan kita. Allah tak harapkan pun kita. Sebab Allah tahu dah memang manusia akan meninggalkan az-zikra ini. Sebab itu Nabi dah siap dah mengadu kepada Allah kan. Surah yang ke-25 yang ke-27 kan. Waqala Rasul ya Rabbi inna qaumi takhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Dan Rasul iaitu Nabi SAW telah mengadu kepada Allah Azza wa Jalla, wahai Tuhanku, sesungguhnya kaumku mengambil Al-Quran ini sebagai satu barang yang tidak diendahkan, barang yang tidak diambil peduli. Nabi pun dah siap mengadu dah kepada Allah. Dan Allah dah siap dah, tahu dah itu yang akan berlaku, maka Allah kata aku sendiri akan jaga. Jadi kalau kita nak turut serta dalam menjaga, maka itu adalah atas pilihan kita sendiri, nak ke tak nak. Kalau kita tak nak, kita tidak diperlukan pun untuk nak menjaga Al-Quran. Jangan kita rasa bila kita ini membaca Quran, kita mengajar Al-Quran, kita mengamalkan Al-Quran, kita sampaikan Al-Quran, kita rasa kita ni dah buat something dengan Al-Quran. Tak. Kita ni hanya tambahan je. Kalau kita tak ada pun, Quran tak jadi apa-apa pun kekurangan. Dia akan kekal begitu terpelihara dan mulia hingga hari kiamat kerana ia dijaga oleh Allah Azza wa Jalla. Baik. Kita nak lihat pada topik seterusnya, huruf ataf. Kita dah mempelajari huruf ataf dan kita nak melihat sedikit apa poin yang kita dapat daripada huruf ataf. Yang pertama, waw. Wa. Wa menunjukkan kepada kebersamaan atau penyebutan. Kebersamaan dalam satu perkara tanpa melihat pada susunan atau selang masa. Wa juga menunjukkan kepada penyebutan tentang sesuatu. Baik. Perkataan wa yang dimasukkan adalah huruf ataf. Bila digunakan, ia menunjukkan kepada kebersamaan dalam satu perkara tanpa dia melihat kepada susunan atau selang masa. Kadang kita ada wa kan. Itu bukan menunjukkan kepada susunan ataupun menunjukkan kepada berturutannya masa. Akan tapi dia menunjukkan kepada satu kebersamaan dalam satu perkara. Itu kita akan lihat contohnya di bawah. Wa juga digunakan untuk menyebut tentang sesuatu. Dia nak bagi tahu, nak sekadar untuk penyebutan ataupun memberitahu sahaja. Lihat pada contoh surah At-Tin. Wa-tini wa-zaitun wa-turi sinin wa hadzal baladil amin. Demi buah tin dan gunung Tursina serta negeri yang aman ini. Ada apa? Ada beberapa wa kat sini. Pertama wa. Wa yang berada di sini pertama adalah huruf qasam, sumpah. Yang kedua, ia juga untuk menyambungkan ayat, kan? Tapi apa yang disebut di sini
bukanlah maksudnya ia adalah turutan. Maksudnya lepas buah tin adalah buah zaitun, lepas buah zaitun adalah Bukit Tursina, lepas Tursina adalah negeri yang aman. Maksudnya lepas daripada Palestin akan ke Mesir, ke Syam, ke Mekah dan sebagainya. Dia bukan menunjukkan kepada penurunan. Ia bukan turutan. Dia hanya menunjukkan kepada kebersamaan sesuatu yang Allah nak sebutkan di sini. Dan apakah kebersamaannya? Kebersamaannya adalah kepada para nabi yang Allah utuskan di sini. Yang pertama. Yang kedua, kepada kelebihan yang ada kepada benda ataupun tempat yang Allah sebutkan di sini. Dia bukan nak menyatakan kepada turutan sesuatu. Dia hanyalah kebersamaan ataupun nak memberitahu, menyebut tentang sesuatu. Nahnu khalaqnahum wa syadadna asrahum. Kamilah yang menciptakan mereka dan menguatkan tulang sendi serta urat saraf mereka. Kata wa. Wa ni apa? Dia adalah huruf ataf. Dia nak menyambung cerita daripada sebelum ke selepas. Kami cipta dan kami yang kuatkan semua tulang dan juga urat saraf dia. Wa di sini fungsinya apa? Adakah dia nak menunjukkan kepada turutan? Lepas Allah cipta je terus ada tulang? Tak. Kita dah lihat kepada penciptaan manusia, dia ada pelbagai peringkat. Dan ini Allah dah highlightkan terus satu peringkat daripada peringkat-peringkat yang ada dalam penciptaan manusia. Itu sahaja. Bukanlah Allah nak tunjukkan kepada dalam penciptaan itu terus dia akan terjadi tulang. Tak, manusia dia tak bermula dengan terus ada tulang sendi ataupun urat saraf. Kita lihat pada yang kedua, perkataan fa. Fa bermaksud tersusun dan beriringan. Tersusun bermaksud ia datang secara berikutnya, A, B, C, D. Beriringan bermaksud berturutan dengan selang masa yang tidak lama. Berbeza dengan wa tadi, wa kalau disebutkan, dia bukan nak menunjukkan kepada selang masa. Maksud dia sekejap ke, lama ke, bukan. Dia tak ada kemengena tentang masa. Tetapi kalau fa, ia ada berkaitan tentang masa. Ia ada kaitan tentang selang masa ini. Ada kaitan. Baik. So itu yang maksud dengan tersusun dan juga beriringan. Kita lihat pada contoh. Ayat yang ke-7. Allazi khalaqaka fasawwaka fa'adalak. Tuhan yang telah mencipta dan mengatur kejadianmu lalu menjadikan anggotamu sesuai dengan tujuan yang kerananya anggota itu diadakan, serta menjadikan binaan tubuh badanmu sama padan dengan kekuatannya. Okay. Maka kita ada fa kat sini. Okay. Fa di sini menunjukkan kepada apa? Kita pergi pada atas. Tersusun beriringan. Maka menunjukkan kepada ini proses dia. 1, 2, 3. Ini dia punya proses dia. Allah cipta, kemudian Allah aturkan kejadian kita, menjadikan apa fasawwak. Allah fasawwak ni maksud dia beri rupa bentuk. Memberi rupa bentuk. Fa'adalan, dan memberikan apa? Sesuatu yang berpadanan dengan diri seseorang itu. So Allah menciptakan manusia, Allah bagi bentuk dan Allah bagi kepada kita apa yang sepadan dengan diri kita. Daripada sudut kekuatan, anggota badannya, semua Allah bagi yang sesuai padan dengan diri kita. Tak ada orang yang kita tengok kan, badan dia orang yang rendah tapi kakinya panjang ataupun tangannya panjang. Kan? Tak ada. Dia mesti berpadanan. Tak ada orang yang dia tinggi tiba-tiba badan dia tu pendek ataupun tangan dia
pendek. Tak, dia mesti berpadanan apa yang Allah ciptakan itu. Dan dia sesuai dengan kekuatan yang ada pada diri. Allah berikan semuanya sesuai. Maka dia menunjukkan kepada turutan yang Allah berikan, dan dia sesuatu yang beriringan. Maksudnya kalau kita lihat daripada sudut selang masa, dia tidaklah selang masa yang lama. Izhab ila fir'auna innahu tagha faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha farahu al-ayata al-kubra fakadzdzaba wa 'asa. Kita ada fa di sini pertama, kemudian ada fa di sini yang kedua, kemudian kita ada yang ketiga, dan di sini yang keempat. Baik. Pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya dia telah melampaui batas dalam kekufuran dan kezalimannya. Faqul, maka, terjemah letakkan serta. Serta ni nak menunjukkan satu perbuatan yang dilakukan dengan cepat. Maka katakanlah kepadanya, adakah engkau suka hendak mensucikan dirimu dari kekufuran? Perkataan fa di sini menunjukkan kepada apa? Menunjukkan kepada satu berturutan dan juga beriringan. Apa tadi? Tersusun dan beriringan. Tersusun dan beriringan. Apa yang tersusun? Tersusunnya ialah pergi kepada Fir'aun, lepas tu cakap dengan dia. So itu tersusun. Pergi dulu baru cakap. Itu susunan dia. Jangan cakap dulu baru pergi. Tak boleh. Nak cakap dulu baru pergi, tak ada mana nak cakap kat siapa kan. So kalau kita nak cakap dengan orang tu, kita kena pergi jumpa dulu orang tu, lepas tu baru cakap. Jangan kita pergi duk cakap dekat belakang orang tu, lepas tu baru pergi ke depan dia, senyap, tak cakap apa. Tak boleh. Ataupun kita dah pergi cakap dekat belakang orang tu, pergi depan orang tu, kita bercakap juga. Tak boleh. Sebab apa? Sebab yang perlu disampaikan adalah kepada orang tu. Orang yang di belakang-belakang, kita duk cakap-cakap belakang sebelum cakap dengan orang tu, mungkin orang tu tak patut tahu pun. Kalau kita nak tegur seseorang, kan, kita tegur terus kepada orang tu, tak perlu cakap-cakap dulu, aku nak cakap sikit lah dengan dia ni. Sebab apa? Dia ni buat macam ni, salah. Dia patutnya buat macam ni, hari tu dia buat macam ni. Tak betul tu. Dia bercerita kat orang lain dulu. Padahal orang lain tu tak tahu pun apa yang orang tu buat. Jadi sebab dia dah pergi bercerita dulu, so orang lain tu pun tahulah apa yang dia buat, sedangkan orang tu tak patut tahu pun apa yang telah dia lakukan. So dia tersusun. Pergi jumpa dulu orang tu, lepas tu cakap dengan orang tu, baru betul. Jangan cakap belakang dia, tak sampai pada dia. So yang pertama, tersusun. Yang kedua, beriringan. Dah sampai je Nabi Musa kepada Fir'aun, Nabi Musa terus cakap. Nabi Musa sampai je depan Fir'aun, Nabi Musa terus cakap. Nabi Musa tak tunggu-tunggu dah. Nabi Musa tak ada terpusing sana, terpusing sini, berkias sana, berkias sini, tak ada. Terus sampaikan. Lepas tu dengan perkataan faqul, maka katakanlah kepada Fir'aun, adakah kau suka hendak mensucikan dirimu? Allah suruh terus cakap. So, kau nanti Musa, engkau pergi jumpa Fir'aun, kau sampai je dekat Fir'aun, kau terus cakap. Itu yang Allah perintahkan. Sampaikan terus tujuan. Macam orang pergi meminang lah, kan. Sampai-sampai tu lah sampaikan tujuan dia. Tak perlu pusing sana, pusing sini kan. Sampai ke sudah tak dapatlah tujuan. Beritahu kepada kita bahawa bila kita nak buat satu urusan, pergi dan terus buat. Jangan tangguh-tangguh, jangan lengah-lengahkan. Kalau kita ada sesuatu yang nak disampaikan, pergi, terus sampaikan. Nyatakan tujuan kita datang. Nyatakan tujuan kita berjumpa dengan dia supaya jelas. Taklah nanti dia pun tertanya-tanya, kenapa. So nyatakan saja terus apa yang kita nak sampaikan. Kerana kadang-kadang ada orang yang contoh kan, kata dia call kita kan, Assalamualaikum, free tak petang ni, ataupun free tak malam ni. So bila dia tanya free tak malam ni, kita kadang nak jawab kan, kita mungkin free tapi kita nak rehat ataupun kita malas nak keluar.
ataupun kita tak selesa mungkin nak jumpa orang tu, ataupun kita dah boleh agak dah orang tu jumpa nak sembang pasal apa, sembang pasal insurans ke, nak jual barang ke, kita boleh agak dah kan. Tapi bila dia tanya, Assalamualaikum, free tak malam ni, kita tak tipulah, kita katalah saya free je malam ni, kalau macam tu boleh tak kita jumpa kejap. So kawan tu nak ngelak, tak boleh ngelak lah, sasalah dia kena jumpa. Maka orang tu dia tak bagi pilihan kepada orang tersebut, kita kena bagi pilihan. So bila kita call, kita cakap, Assalamualaikum, free tak malam ni? Kalau free, saya ingat nak jumpa, saya nak share tentang ini. Kan banyak kan kita terkena, aku jumpa kawan aku, dia ajak sembang-sembang, sekali rupanya dia nak jual insurans, sekali rupanya dia nak jual produk dia, buang masa aku pergi. Betul tak kita pernah dengar? Kenapa jadi macam tu? Sebab tak dinyatakan tujuan dari awal. So mengganggu orang lain. Mengganggu. Orang lain mungkin ada plan. Mungkin orang lain tak berminat. So perkara itu mengganggu orang, dan itu perkara yang tak baik untuk dilakukan. So Allah ajar nak pergi jumpa seorang, nyatakan terus hajat. Kenapa? Supaya mudah orang tu nak decide, orang tu nak tahu. Jangan dia biarkan dia tergantung. Maka Allah kata, kau pergi jumpa Firaun, terus dia cakap dekat dia. Tak payah kau nak pusing-pusing, tak payah nak apa, terus dia bagi tahu tujuan. Baik, wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha, dan mahukah aku tunjuk kepadamu jalan mengenal Tuhanmu supaya engkau merasa takut melanggar perintahnya. Di sini digunakan perkataan fa. Wa ahdiyaka, dan aku memberi hidayah, memberi petunjuk. Maksudnya aku ajarkan kau apa yang betul dan apa yang salah, apa yang diberitahu oleh Tuhanmu. Kan, wa ahdiyaka ila rabbika, aku akan mengajar engkau jalan untuk menuju kepada Tuhan engkau. Fatakhsha, ya Allah gunakan fatakhsha. Fatakhsha maksudnya apa? Tersusun beriringan. Beritahu kepada kita bahawa hidayah, apa yang akan terjadi kepada seseorang itu apabila dia telah mendapat hidayah, akan menjadikan ia apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Kesan kepada hidayah adalah apa? Akan timbul rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Sebab itu Allah sebutkan dalam Al-Quran, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya tidak lain, orang-orang yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Kenapa? Kerana para ulama ada ilmu, mendapat hidayah daripada Allah Azza wa Jalla. Sumber ilmunya adalah hidayah, iaitu Al-Quran. Maka hidayah, apakah kesan daripada hidayah itu? Kesan hidayah akan membawa kepada takut. Maka kalau seorang itu nak belajar takut kepada Allah, apa step yang dia kena ambil? So ini takut, ini dia punya yang dia nak capai. Okey. Apa yang dia kena ambil? Dia kena tengok belakang. Step back sikit, ambil satu step ke belakang. Apa dia? Dia kena beri perhatian kepada hidayah. Dia kena belajar Quran, dia kena belajar do's and don'ts dia. Daripada itu akan timbulnya rasa takut kepada Allah Azza wa Jalla. Maka kalau orang yang dia telah mempelajari Al-Quran, dia dah baca Quran, tetapi tak timbul rasa takut dalam diri dia kepada Allah, maka maksudnya apa? Ada sesuatu yang tak kena. Maknanya dia belum lagi penuh mendapat hidayah daripada Allah. Kenapa belum timbul lagi rasa takut? Kerana rasa takut akan timbul setelah hidayah itu sampai pada diri dia. Itu kesan dia. Wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Aku beritahu apa yang betul dan apa yang salah, apa yang disampaikan oleh Tuhanmu, maka dengan itu kau akan rasa takut kepada Tuhanmu. Maka jika belum ada rasa takut dalam diri, walaupun telah lama membaca Al-Quran, maka itu salah satu tanda hidayah belum lagi betul-betul masuk dalam diri. Kerana orang yang apabila hidayah telah masuk dalam diri dia, yang pertama sekali akan timbul adalah takut kepada Allah Azza wa Jalla. Takut untuk nak melanggar perintah Allah
Azza wa Jalla. So, beri perhatian, walaupun mungkin kita dah banyak baca Quran, tapi kalau belum timbul rasa takut, maka ada perkara yang perlu diperbaiki, iaitu pada bahagian hidayah ini. Perlu diperbaiki kerana kesan hidayah dia adalah apa? Adalah akan menimbulkan rasa takut. Dan dia adalah beriringan. Maksudnya apa? Siapa yang dah belajar je Quran, walaupun tak habis lagi baca Quran tu, barulah belajar beberapa ayat, dah timbul dah rasa takut. Dia tak perlu selang masa yang lama. Sekejap je Allah gunakan. Sebab itu para sahabat, mereka ramai tak yang tak habis belajar Quran? Ramai. Tapi mereka semua apa? Takut kepada Allah Azza wa Jalla. Walaupun tak habis lagi belajar Quran, baru beberapa ayat Quran saja yang turun, dah rasa takut kepada Allah. Itu tanda apa? Hidayah yang telah masuk ke dalam diri. Fa'arahul ayatal kubra. Sini kalau gunakan fa. Maka Nabi Musa memperlihatkan kepada Firaun mukjizat yang besar. Fa menunjukkan apa? Tersusun dan beriringan. Baik, so Nabi Musa pergi jumpa Firaun, dia dah bagi tahu apa tujuan dia datang, dan setelah itu terus dia menunjukkan apa? Mukjizat kepada Nabi Musa alaihissalam, mukjizat yang besar. Tujuan mukjizat ini, menunjukkan mukjizat ini adalah apa? Untuk nak bagi keyakinan kepada Firaun bahawa Nabi Musa dia adalah seorang nabi. Baik. Tujuan al-ayah al-kubra ini datang untuk apa? Untuk memberikan keyakinan kepada Firaun. Maka Allah Azza wa Jalla dikurniakan tak kepada kita ayah, Allah bagi ayat Quran kepada kita, Allah bagi ayat kauniyah, alam semesta, apa yang terjadi di sekeliling kita dalam kehidupan ini. Itu semua terjadi. Kenapa? Allah perlihatkan kepada kita semua ayat-ayat itu untuk kita kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Seperti mana Allah inginkan kepada Firaun agar dia kembali kepada Allah Azza wa Jalla, maka Allah tunjukkanlah mukjizat, ayat-ayat Allah kepada Firaun. Itu tujuan dia nak menambahkan keyakinan agar kembali kepada Allah. Dan perkara itu Allah akan beri apa? Fa, dengan cepat. Allah tak tunggu lama. Allah akan beri dengan cepat. Lepas satu ayat Allah akan bagi. Lepas satu peringatan lain yang akan sampai, dan ia akan datang secara berturutan. Sebab itu dalam kehidupan kita kadang-kadang lepas satu yang jadi. Kan? Lepas satu. Kenapa dia datang berturutan begitu? Itulah dia ayat-ayat Allah yang Allah akan perlihatkan kepada kita untuk menambahkan keyakinan, untuk kita kembali balik kepada Allah Azza wa Jalla. Fakadzdzaba wa 'asa. Allah letakkan di sini fa. Terjemahannya, lalu Firaun mendustakan Nabi Musa dan menerhaka kepada Allah. Tunjukkan fa. Tersusun dan beriringan. Bila Nabi Musa telah menunjukkan mukjizat kepada Firaun, apa yang berlaku? Fakadzdzaba. Firaun telah mendustakan, telah menolak. Dan berapa lama ia itu berlaku? Terus saja. Nabi Musa tunjuk je mukjizat dia, Firaun terus tolak. Tunjuk mukjizat, terus tolak. Dia tak tunggu lama. Nak menunjukkan perangai Firaun ni punya tara, punya teruk je perangai dia. Punyalah dia melampaui batas tu. Tengok je mukjizat Nabi Musa, dia tak ada fikir lagi. Tak ada dia perhatikan lagi, tak ada dia mentadabur lagi. Dia terus tolak. Dia kan dia memang tak nak. Dia memang dah tak nak. So kalau orang yang dah tak nak, tunjukkanlah berapa banyak ayat pun, berapa banyak mukjizat pun, dia tetap akan tolak. Dan penolakannya itu memang fakadzdzaba. Terus je tolak tanpa berfikir panjang, tanpa menggunakan akal. Sebab itu seorang Muslim, dia adalah orang yang menggunakan akal. Dia orang yang tatafakkarun, berfikir. Dia orang yang ta'qilun,
orang yang menggunakan akal. Dia adalah ulil albab, orang yang memahami sesuatu perkara dengan akal yang sempurna. Dia belajar tentang suatu perkara itu, ulul albab. Tapi Firaun, dia tak guna otak dia. Dia terus saja tolak. Dia malas nak fikir, malas nak fikir, malas nak perhati. Akhirnya apa? Orang yang bila dia tak menggunakan akal dia tak nak memerhatikan, tak nak duduk dan berfikir. Maka apa akan jadi? Apa yang Allah nak sampaikan tak akan sampai pada dia. Dia tak nak ambil masa untuk nak belajar baca Quran. Dia tak nak ambil masa untuk nak faham Quran. Lalu apa jadi? Apa yang Allah nak sampaikan tak sampailah pada diri dia, kerana dia tak ambil masa untuk nak berfikir, tak mengambil masa untuk nak digest apa yang disampaikan kepada dia. Ini surah apa Ustaz? Ini adalah surah An-Nazi'at ayat 17 hingga ayat yang ke-21. Baik. Maka Fa memberi kepada kita gambaran, beberapa gambaran apa yang patut kita lakukan step by step, dan dia menunjukkan beri kepada kita kefahaman cerita. Dalam cerita ini tentang betapa Firaun dia betul-betul menolak apa yang disampaikan kepada dia tanpa dia berfikir panjang. Menjadi pengajaran kepada kita untuk menggunakan akal, untuk banyak berfikir dengan apa yang terjadi pada kita, dengan apa yang sampai pada kita. Kerana kalau kita tak menggerakkan akal ini, maka akal tidak akan nampak apa yang nak disampaikan, hakikat sebenar. Maka jadilah kita melihat musibah itu sebagai satu bentuk musibah, ujian untuk menjatuhkan kita. Tanda Allah tak sayang, tanda Allah tak makbulkan doa, tanda kita ni memang teruklah hidup kita ni lepas satu-satu dah jatuh ditimpa tangga, membuatkan kita makin sedih, membuatkan kita makin down. Tapi orang yang dia berfikir, akhirnya dia akan dapat melihat hakikat yang sebenar. Hingga ujian yang datang dalam kehidupan dia, dia boleh faham. Itu adalah bentuk yang Allah berikan kepada dia untuk mengampunkan dosa yang telah dia lakukan. Dan Allah lakukan itu supaya nanti dia bila bertemu dengan Allah, dosa-dosanya itu telah dipadamkan, telah ditutup, lalu mudahlah dia nanti ketika mana menghadapi hisab pada hari kiamat kelak. Maka dengan itu dia akan lebih kuat untuk menghadapi ujian dan juga musibah dalam kehidupan dia. Tak adalah dia duk komplain, dia duk mengungkit ataupun komen dia. Komplain je kan apa yang jadi. Baik. Ya saya. Silakan. Misal fakadzdzaba wa asa tu terjemahan dia lebih cepat tetapi sebagai conclusion dia lah Ustaz. Fakadzdzaba tetapi. Dalam terjemahan letakkan ke? Tetapi dia mendustakan dan lalu dia telah mendustakan. Okey. Mungkin terjemahan letakkan tetapi menunjukkan kepada berlawanannya situasi. Dan tunjukkan mukjizat tapi dia engkar. Tapi perkataannya adalah fa. Kalau tetapi perkataannya dalam bahasa Arab adalah lakin. Kan? Lakin. Itu tetapi. Tapi makna dia baguslah Ustaz. Maknanya conclusion dia apa-apa buat pun dia tak mahu tetapi. Apa-apa buat pun dia memang tolak terus lah. Dia tak fikir panjang. So apa je Nabi Musa bawa, tunjuklah berapa ayat. Kan banyak mukjizat Nabi Musa. Sab'a ayatin. Ada 9 mukjizat besar yang Allah berikan kepada Nabi Musa yang Firaun tengok depan-depan. Tapi apa jadi pada dia? Fakadzdzaba. Tapi dia tak nak juga. Dia tolak, macam bahasa kita tolak mentah-mentah. Mentah-mentah dia tak. Tapi apa Ustaz dia yang Ustaz cakap tadi? Lakin. Ada 2 dalam Al-Quran. Satu lakin, satu lagi lakinna. Satu lakin, satu lakinna. Apa beza lakin dan juga lakinna? Lakinna ni ada apa? Nun yang bersabdu. So yang ini dia tegas lagi. Dia tetapi tapi dia lagi tegas. Tetapi sesungguhnya. Dia bentuk yang apa? Nak menyatakan sesuatu yang lain. Tapi dia lebih tegas. Sebab tu dia ada nun yang sabdu. Macam kita akan cuba lakin dan juga lakinna. Lakinna huwallahu rabbi wala usyriku bi rabbi ahada. Ada lakinna. Tetapi
Baik, maka terjemah mungkin letakkan beza sikit lah dengan teks Arabnya kerana dia nak bagi cerita dan ayat itu dipahami. Cuma kita lihat kalau kita lihat pada teks Arabnya, itulah dia. Perkataan yang digunakan adalah fa. Fa ini selalunya diterjemahkan dengan lalu ataupun serta. Kan? Menunjukkan satu yang cepat, selang masanya itu dia sekejap je. Kan? Dan dia satu yang beriringan ataupun berturutan. Baik, summa. Kataan summa. Tersusun dan berturutan. Tersusun bermaksud ia datang secara berikutnya. Macam tadi A, B, C, D, dia tunjuk tersusun juga, sama macam fa tadi. Turutan, dia menunjukkan sesuatu yang berturutan dengan selang masa yang sedikit lama. Beza dengan fa tadi apa? Dia berturutan dengan selang masa yang tidak lama. Dia tidak lama. Ini fa. Summa, dia berturutan juga tetapi dengan selang masa yang sedikit lama. Itu beza dia. Antara dua. Firman Allah, alam tara anna Allah yuzji sahaban thumma yu'allifu bainahu thumma yaj'aluhu rukama. Ini tadi. Okey. Tidakkah engkau melihat bahawasanya Allah mengarahkan awan bergerak perlahan-lahan. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompoknya. Kemudian dia menjadikannya berlapis-lapis. Allah gunakan sini summa. Summa. So, pertama mengarahkan awan bergerak perlahan. Okay. Kemudian dia mengumpulkan kelompok-kelompok. Allah mengumpulkan awan itu jadi satu gumpalan-gumpalan yang besar. Kemudian Allah menjadikannya tebal berlapis-lapis. So menunjukkan kepada proses yang tersusun dan berturutan. Berturutan itu maksudnya apa? Selang masa dia lama ke sekejap? Selang masanya adalah dia lama sikit. Dia ada selang masa yang lama sikit, yang panjang sikit. Kalau fa mungkin besar ni, kan? Kalau summa dia besar ni. Macam tu kalau nak bezakan dia. So proses pembentukan awan menjadi kelompok, dia memakan masa. Memakan masa. Kemudian dia jadikan dia tebal berlapis-lapis. Juga sesuatu yang dia makan masa sikit. Lepas tu tengok awan tu gerak perlahan. Kalau bergerak laju, kita tengok pun risau kan. Tengok sekarang kat langit semua awan gerak laju. Kita rasa apa? Takut. Kalau kita naik kapal terbang, macam ni apa jadi kat kapal terbang macam tu? Awan langgar sebab awan bergerak laju. Jahanam kapal terbang tu. Tapi Allah gunakan apa? Summa. Menunjukkan dia ada proses tapi dia lama sikit. So awan tu slowly bergerak. Begitu. Itu yang dimasukkan dengan perkataan summa. Fa inna khalaqnakum min turabin thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah. Ada 1, 2, 3. Kataan summa. Maka sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari tanah. Kemudian dari setitik air benih. Kemudian dari sebuku darah beku. Kemudian dari seketul daging yang disempurnakan kejadiannya dan yang tidak disempurnakan. Baik. Kalau gunakan perkataan summa merujuk kepada apa? Proses yang berlaku. So dia adalah satu proses yang berturutan. Selepas A, B, C, D. So itu prosesnya. Yang pertama. Yang kedua, dia adalah berturutan. Menunjukkan dia memakan masa sikit. Dia makan masa sikit. Dia bukan terus jadi. Lepas air mani itu terus jadi sebuku darah. Tak, dia ada proses dia dulu.
senyawa nak ke sana sampai dia nak menempel di ovari, lepas tu dia akan masa baru dia akan jadi sebuku darah beku. Daripada sebuku darah beku nak jadi seketul daging. Dia terus jadi ke? Tak, dia makan masa. So Allah letakkan dia summa. Dan kalau kita lihat pada ayat 5 surah Al-Hajj ini, pada keseluruhan ayat dia kalau kita tengok, ada nanti pada bahagian dia Allah gunakan fa. Allah tak gunakan summa. Allah gunakan fa. Kenapa? Kerana kalau kita tengok ada konteks sains, pada bahagian fa itu prosesnya adalah cepat berbanding pada yang terjadi pada summa. Daripada darah nak jadi daging, dia memang makan masa berbanding nanti kalau lihat dalam ayat itu nanti akan ada fa. So fa itu menunjukkan kepada sesuatu yang berlaku dengan cepat, masanya itu tak panjang sangat. Kalau kita tengok kat mana? Summa min nutfatin, summa min alaqatin, summa min ghairi mulaqatin. Oh, sini tak ada. Bukan ayat ni. Fa inna khalaqna tu bukan? Fa inna khalaqnakum bukan? Minun tak? Bukan, daripada Ya ayuhan, ya ayuhan pada nas. surah, mungkin pada surah Al-Mu'minun. Minun, kejadian manusia. Satu lagi ayat yang panjang, cerita kejadian manusia. Okey, di sini. Walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma ja'alnahu nutfatan fi qararin makin thumma khalaqnal nutfata 'alaqah fa khalaqnal 'alaqata mudghah fa khalaqnal mudghata 'idhaman fa kasawna al-'idhama lahma thumma ansha'nahu khalqan akhar fa tabarakallahu ahsanul khaliqin thumma innakum ba'da dhalika lamayyitun thumma innakum yawmal qiyamati tub'atsun. So ada yang Allah guna summa, ada yang Allah guna fa. Semua ini menunjukkan turutan. Kalau turutan besar dia, ini penciptaan manusia. Lepas daripada itu manusia akan mati. Lepas daripada itu akan dibangkitkan balik. Allah gunakan apa? Summa. Kenapa? Selang masanya panjang. Daripada hidup nak ke mati panjang. Daripada mati nak nanti dibangkitkan panjang. Ada selang masa dia, maka digunakan summa. Dan dalam proses di tengah-tengah ni ada yang summa, ni summa, dan ada yang Allah gunakan fa. Kenapa? Apa beza dia? Kerana melihat nanti pada sudut sainsnya, kajiannya, memang yang fa tu prosesnya itu lebih sekejap berbanding dengan proses yang Allah gunakan summa. Maka dia simple je, hanya fa dan juga summa. Tapi sebenarnya Allah nak bagi tahu dalam tu maklumat tentang penciptaan manusia, makan masa sekejap ataupun makan masa yang sedikit lama, yang panjang. Wallahu ta'ala alam, kita berhenti sampai itu. InsyaAllah kita akan sambung pada minggu hadapan, insyaAllah. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Ya, saya silakan. Sebenarnya Ustaz dah cover dulu atof ni. Subjek Ustaz dah cover dulu, ada 10 kata Ustaz. Ada 10 atof. Baik. Summa au hatta lakin pun tadi yang Ustaz sebut pun ada dah. Lakin ada, okey baik. So yang ini Ustaz punya objektif apa, untuk ulang kaji ke atau untuk mendalam? Bukan, ini hari itu kita belajar hurufnya. Ini kita belajar apa poin daripada huruf tu. Ini kita belajar. So bila kita tahu penggunaan dia, kita akan tahulah daripada sudut tadaburnya itu. Okey. Sebelum ni kita tahu fa dan juga summa, dia adalah huruf ataf. Sekarang kita tahu bezanya adalah pada selang masa. Kemudian kita tahu pula bila masukkan dalam apply dalam Al-Quran, kita akan nampak ada yang Allah guna fa, ada yang Allah guna summa dalam satu ayat. So bezanya bagaimana? Okey. Baik. Aku qauli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Kita tutup dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.